خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في خلق ثاني وعليه أنزل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita dalam rancangan Pembawa Rahmat. Hadirin rahimakumullah. Pembawa rahmat yang dimaksudkan tidak lain tidak bukan beliau ialah Nabiyyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Manusia agung yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya dia, hadirnya ke dunia membawa rahmat ke semesta alam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kami telah utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pembawa rahmat kami ke semesta alam. Hadirin hadirat rahimakumullah, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam rancangan ini kita akan memaparkan kisah-kisah kehidupan yang kita lupa sebenarnya. Itu adalah watak-watak yang pernah dibawa oleh sang pembawa rahmat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kehidupan sebagai manusia ilahi yang berada di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala insani. Sifat kasih sayangnya, keprihatinannya dan kesungguhan baginda membantu sesama makhluk, menjadikan baginda Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai makhluk yang terunik sepanjang zaman. Terik mentari membanting tulang demi khidmat kepada masyarakat. Bermandi peluh, bergelumang dengan tanah dan berdepan kematian. Itulah pengorbanan seorang penggali kubur dalam menyempurnakan perjalanan akhir seorang mukmin. Saya Helmi bin Fakimen, bergelar iaitu ahli penggali kubur di Taman Radatul Sakinah, Tanah Perkuburan Islam di Karak. Sebagai saya bekerja sebagai penggali kubur iaitu sukarelawan yang hakiki di sini. Kerja saya selama hampir 5 tahun lebih lah. Dalam hadis Bukhari mengatakan pun, apabila kita menggali tanah kubur ni untuk satu jenazah, seumpama kita membina satu istana di syurga besok. Wallahu a'lam bissawab.
Tidak kira haiwan kecil ataupun besar, Islam menekankan sikap penyayang untuk semua makhluk ciptaan Allah. Nama saya Zulkifli bin Muhammad Ghazali, umur 31 tahun. Bertugas di Zoo Taiping sebagai penjaga gajah, berkhidmat hampir 8 tahun. Gajah ni haiwan yang paling besar kan, kata kan. Aku diri tu memang rasa amat bangga lah katakan. Bukanlah kita cakap besar ke apa, tapi memang diri tu nak dekat dengan haiwan yang besar macam gajah. Hidup terumbang-ambing tanpa ketua keluarga. Hilang tempat berteduh. Hilang arah kehidupan. Meskipun membantu ibu tunggal adalah antara kebajikan terbesar dalam Islam, namun Masjid Dayanti Nasution tidak hanya mengharapkan belas kasihan, tetapi kegigihannya sendiri telah membawa diri dan anak-anak keluar dari kesengsaraan. Saya Masjid Dayanti Nasution, berumur 46 tahun, seorang ibu tunggal yang pernah hidup sebagai gelandangan. Waktu itu memang rasa hilang punca dengan nampak orang yang semua masih bersekolah. Tak tahu nak tuju mana, aku kena kuat. Sebab aku tak boleh tunjuk depan anak aku. Aku jatuh seteruk ini. Setiap daripada mereka berdepan dengan cabaran hidup tersendiri, terutama ketika pandemik ini. Namun, apa jua dugaan yang melanda boleh diatasi dengan berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan mencontohi kepribadian baginda. Kerana baginda pembawa rahmat. لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Kisah yang pertama, sang penggali kubur. Dari kerjaya sebagai seorang tukang masak, beliau beralih kepada suatu tugas yang penuh dengan cabaran, meladeni umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, tukang masak pun tugas yang pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita telusuri kisah beliau yang menyayat hati. Wabak telah membawa 1001 kisah duka. Pada suatu ketika, Tanah Perkuburan Islam Radatul Sakinah ini pernah menerima sehingga 30 jenazah COVID-19 dalam satu hari. Penggali kubur juga diangkat sebagai barisan hadapan kerana menyempurnakan pengebumian pejuang yang telah tewas di tangan musuh yang tidak dapat dilihat. Saban hari tanah perkuburan ini menjadi saksi kepada kepedihan,
pedih kehilangan insan tersayang buat selama-lamanya. Senario ini menjadi sebahagian hidup penggali kubur di tanah perkuburan ini yang terletak di bawah pengurusan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Antaranya ialah Hilmi Fakimin, juga mesra disapa Ali. Bertugas sebagai penggali kubur sejak 5 tahun lalu, pekerjaan ini jauh berbeza dengan kerjayanya sebelum ini. Saya dulu seorang tukang masak. Saya itu tukang masak Asia cook, Chinese food, Western food. Saya kerja di bidang dapur. Saya ada buat catering department. Hampir saya rasa pengalaman saya hampir 25 tahun jadi tukang masak. Berusia 53 tahun, Ali tekad beralih bidang pekerjaan demi mencari ketenangan di dunia dan keberkatan di akhirat kelak. Dalam hadis Bukhari mengatakan pun wallahu a'lam sawab, iaitu mengatakan apabila kita menggali tanah kubur ni untuk satu jenazah, seumpama kita membina satu istana di syurga besok untuk diri kita. Bagaimana pula kalau kita menggali dengan ikhlas diri kita, bukan paksaan, bukan nak riak, bukan nak sombong, bukan. Kita niat kita kerana Allah Ta'ala, fisabilillah lillahi ta'ala, insya-Allah jalan tu setenang-tenangnya dan semudah-mudahnya. Dikala negara dilanda pandemik COVID-19 dan angka kematian melonjak tinggi sekitar pertengahan tahun ini, Ali dan penggali kubur yang lain perlu mengerah tenaga sehingga lewat malam bagi menyempurnakan tanggungjawab yang diberi. Mula-mula cita-cita nak menggali pakai manual, pakai tangan. Apabila kita ni tak mampu pakai tangan, melebihi daripada taraf kemampuan, jadi ada yang pihak berkuasa mengantar, iaitu Jawi ambil BO. Antarkan BO untuk memudahkan pengurusan jenazah. Satu hari hampir cecah 30 lebih. Jadi kami ini bertungkul lumus untuk menyediakan lubang COVID. Jadi apabila dah sediakan, mungkin fitnya masa tu memang tak cukup rest. Dia bukan sama kita menggali yang kematian biasa. Kematian COVID ni dia emergency. Proses pengebumian jenazah COVID-19 dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jawi dan sukarelawan yang lengkap dengan peralatan perlindungan diri PPE. Setelah keadaan selamat dan kawasan kubur disanitasi, sekali lagi tiba peranan Ali untuk mengemaskan kubur agar persekitarannya bersih dan teratur. September 2017. Tragedi kebakaran mengorbankan nyawa 23 pelajar dan tenaga pengajar Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Bapa kepada 3 cahaya mata ini antara yang terbabit dalam pengebumian jenazah. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam kepadanya. Sedangkan masa itu juga anak saya tengah belajar. Jadi bagi seorang bapa ni berdebar apabila yang mendapat tahu berita kematian anak-anak Mahat, rasa sedih. Membantu pikul jenazah sampai ke lubang, datang pula satu pasang iaitu suami dan isteri. Ibu mengatakan, Abah Ali minta tolong. Saya nak tengok anak saya walaupun ia bagaimana bentuk. Saya minta tolong kerjasama pada wartawan, pakai flash, pakai sinar, pakai cahaya, pakai apa pun video klip apa, saya minta tolong dalam 5 minit aja untuk ibu dia melihat anak dia dalam keadaan fahamlah, dalam keadaan yang terbakar. Jadi dalam masa 5 hampir 10 minit seumpama malaikat yang lalu di bahagian situ. Ruang untuk anak tu dikebumikan. Pada awalnya ayahnya tidak ingin masuk. Saya pujuk, masuklah ayah. Ini hari yang terakhir untuk anak anda. Ayah sebagai seorang ayah, ini anak. Besok di mahsyar anak ni akan cari ayah. Orang yang paling rapat dengan aku semasa turun, inilah ayah aku. Ini anak syurga. Saya pujuk dia turun. Tanggungjawab ini memberi iktibar kepadanya untuk sentiasa ingat akan kematian dan tidak hanya mengejar dunia. Selagi terdaya, Ali akan terus berbakti di tanah perkuburan ini
meskipun semakin meningkat usia. Saya bersyukurlah jadi seorang penggali kubur. Apa pemberian daripada Allah Ta'ala, kenikmatan tu bagi seseorang nak bagi gambarkan tu payah. Sebenarnya kalau orang pandang mata kasar, mungkin kerja penggali kubur ni tak ada kenikmatan di dunia. Kerja dia begitu kasar, tak ada keistimewaan. Tapi nikmat tu seseorang tu dapat menikmati, dia sendiri yang dapat rasa seorang penggali kubur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sungguh menyayat hati pengalaman seorang yang berpindah kerjaya dari tukang masak kepada penggali kubur. Pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidaknya menguruskan jenazah itu adalah suatu kewajiban, dan kalau kita belajar fiqh termasuk dalam bahagian fardu kifayah. Sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggali sendiri kubur untuk suri hati yang tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin at-tahirah. Air mata yang tidak dapat dibendung, duka yang sangat mendalam. Tetapi itu semua tidak menghalang tugas sang penggali kubur. Kita lihat keadaan yang berlaku pada hari ini. Realiti kematian setiap hari asbab dari COVID-19 memerlukan sang penggali kubur bermujahadah. Inilah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang dibincangkan. Baginda tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas baginda. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda melantunkan ucapan Alhamdulillah, asyukurulillah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, jika kita melihat dengan mata kalbu kita, kita dapati bahawa setiap perlakuan yang kita tonton tadi pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbuatan seharian kita akan dikira sebagai ibadah. Umat yang menelusuri sunnah Rasulnya hanya perlu mencontohi setiap perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu-tunggu lagi. Dekatkan kalbu kita, perbuatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasuli, Ya Imami, Ya Syafi'i, Ya Sayyidi, salawatullahi wassalami. Allah dan malaikat turut berselawat, buktikan cinta kita padanya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, Ya Rasuli, Ya Imami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamur Rahmah. Penonton, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak abang rahimakumullah. Kita akan menelusuri kisah yang kedua, iaitu seorang penjaga gajah. Bagaimana menyantuni haiwan. Inilah sifat termulia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lazimnya pada waktu sebegini, Zoo Taiping akan riuh dengan kehadiran pengunjung. Namun ketika ini, zoo masih belum lagi boleh beroperasi. Keadaan ini telah berlarutan hampir 2 tahun. Tetapi itu tidak bermakna segalanya terhenti. Penghuni zoo masih memerlukan tuannya. Dirasmikan pada tahun 1964, Zoo Taiping, zoo tertua di Malaysia, berkeluasan bersamaan kira-kira 36 padang bola. Ia dihuni lebih 180 spesies haiwan yang terdiri daripada mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Jam 8 pagi. Lebih 40 petugas zoo memulakan hari mereka. Zulkifli Muhammad Ghazali antara tenaga kerja yang berkhidmat di sini sejak 8 tahun lalu. Berusia 31 tahun, Zulkifli dan 3 orang petugas yang lain diberi tanggungjawab menjaga 10 ekor gajah di sini. Terdiri daripada 3 jantan dan 7 betina, semua gajah dijaga rapi bagi memastikan ia sentiasa sihat. Memang saya suka pada haiwan. Kan kat rumah pun bela kucing hampir 20 ekor kat rumah. So memang minat saya dengan haiwan lah. Tapi terutama yang paling minat ialah gajah lah. Gajah ni haiwan yang paling besar kan. Kata kan. Tapi diri tu memang rasa amat bangga lah kata kan. Bukanlah kita cakap besar ke apa. Tapi memang diri tu nak dekat dengan haiwan yang besar. Macam gajah. Aspek penting dalam rutin penjagaan gajah ialah pemakanan dan kebersihan. Gajah diberi makan 5 kali sehari yang terdiri daripada batang pisang, dedaun, rumput dan sayur. Lebih 1 tan makanan disediakan untuk haiwan gergasi itu setiap hari. Di samping menjaga kebajikan gajah, lazimnya petugas zoo sering berkongsi maklumat mengenai haiwan jagaan kepada pengunjung. Ini demi memupuk minat dan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai hidupan liar. Lalu bila kalau macam ada pelawat, so kita boleh interaksi dengan pelawat, kan? Okay, pelawat akan tanya soalan-soalan, kita boleh bagi penerangan. Sangat terasa lah. Kita kesan dia tu kan, sangat terasa lah. Lalu kita happening tu kan, lalu happy, seronok, kan? Tengok pelawat ramai. So bila jadi macam ni, benda ni kita tak minta pun kan. So kita rasa macam perasaan tu sedih tu adalah sedih kan. Tapi apa buat, kita kena redha je lah. Menurut Zulkifli, dia sedar akan risiko menjaga haiwan liar yang boleh bertindak di luar jangkaan. Dia turut belajar daripada penjaga gajah yang lebih berpengalaman mengenai selok-belok mengendalikan haiwan berkenaan. Jaya, gajah betina berusia 30 tahun, cukup istimewa bagi Zulkifli. Dia terhutang budi kepada haiwan ini yang pernah menyelamatkannya. Okay, masa tu saya datang kerja pagi. Okay, dan masa tu kita kurung Jaya dengan anak dia. Okay, masa tu yang orang kerja malam silap kurung anak. Kerja bukan kurung anak dia sekali dengan dia. Bukan anak ibu lain. Okay. Masa tu saya datang pagi, saya pun tak perasan lah itu bukan anak dia lah, anak Jaya. Tapi masa tu saya baru nak buka pintu macam sini, dia macam circle tu. Okay, saya baru nak buka and then saya tengok belakang, anak tu dah ribu-ribu belakang, dia dah tendang saya. And then dia tendang saya tu, saya dah terperanti ke dinding macam ni lah kan. Tapi dia sudut bucu. Dan kemudian kali kedua, dia dah himpit saya. And then masa tu saya dah jerit minta tolong. Kemudian Jaya ni lah yang menyelamatkan saya. Dia terus tolak anak tu. Dia bunyi macam patah tau, tapi mujurlah alhamdulillah kita pergi ke hospital, pergi cek x-ray apa semua, tak ada patah pun. Tindakan dia menyelamatkan nyawa saya. Pengalaman mencemaskan itu tidak sedikit pun melemahkan semangat Zulkifli. Dia memanjatkan kesyukuran kerana masih diberi peluang untuk terus berbakti kepada haiwan jagaannya. Ya,
Hormat dulu, hormat. Bagaikan memahami apa yang diperkatakan, gajah menurut perintah tuannya. Keikhlasan Zulkifli dalam menjaga kebajikan haiwan gergasi ini telah membentuk satu hubungan yang akrab antara mereka. Sebab haiwan ni adalah haiwan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga gajah ni lebih daripada sekadar tugas saya di Zoo Taiping. Kerana saya memberi sepenuh jiwa raga saya kepada gajah. Dan saya sayangkan gajah di Zoo Taiping. Alhamdulillah, asyukurulillah, Masya Allah, hebatnya kisah tadi. Sang penjaga gajah, makhluk yang kita tahu paling besar di daratan. Tetapi diuruskan dengan terbaik. Membawa kita sebenarnya kepada perilaku, akhlak, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Namakan saja, kaldai, unta, kuda, semuanya diberi khidmat oleh baginda. Kalau kita ke Madinah, insya-Allah selesai COVID-19 bila dibuka pintu sempadan untuk keluar, jangan lupa tanamkan cita-cita nak ke Madinah. Kenapa? Di situ ada satu gerbang yang dinamakan Babul Ibil. Bagaimana setiap hari baginda akan melayan kerana unta-unta Madinah yang mengadu hal kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya yakin penonton waktu melihat gajah tadi terkenang betapa indahnya peristiwa kelahiran baginda di tahun gajah. Peristiwa Abraha dengan kumpulan tenteranya menyerang Makkah. Tetapi penjaga Kaabah Musyarrafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengutuskan burung yang namanya ababil, melemparkan batu-batu yang begitu dahsyat panasnya hingga meleburkan pasukan tentera bergajah termasuk Abraha sendiri. Gajah yang hebat tadi tidak dapat menandingi kehebatan, kekuasaan, keagungan sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, pemuda tadi sangat unik. Ya, mau tidaknya zoo yang tidak dikunjungi oleh pengunjung kerana COVID-19, tetapi tidak pernah pun menyebabkan dirinya menjadi lesu untuk terus memberi khidmat yang terbaik kepada makhluk yang bernama Al-Fil atau dengan izin elephant, gajah. Penonton yang budiman, hari ini hari hebat, hari yang mulia. Jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Bagaimana seorang ibu tunggal menjaga, membesarkan anak-anaknya. Kita bawa perasaan kita. Nabi SAW juga pernah melalui kisah yang sama. Terpisah dengan keluarga kerana dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Saksikan. Hidup ini tidak selalunya indah. Ada kalanya kita berada di atas, disegani dan dipandang tinggi. Namun bila-bila masa sahaja, Allah boleh menarik balik semuanya. Satu bentuk dugaan untuk menguji ketakwaan umatnya. Saya bertemu dengan seorang wanita yang telah melalui satu tempoh penuh duka bersama dengan 4 orang anaknya. Hujung minggu berkunjung tiba. Masjidah Yanti Nasution mesra dipanggil Yanti memanfaatkan masa yang terluang dengan 4 orang anaknya yang berusia 14 hingga 18 tahun. Namun, keadaan mereka tidak seindah ini suatu ketika dahulu. Cabaran hidup mereka bermula setelah Yanti berpisah dengan bekas suami 5 tahun lalu. Tahun 2017, saya diarahkan untuk mengosongkan rumah sebab dikatakan dah ada pembeli. Waktu itu memang rasa hilang punca. Dengan 4 orang yang semua masih bersekolah.
Tak tahu nak tuju mana. Waktu tu memang sangat struggle. Ketika itu, Yanti bekerja sambilan di sebuah dobi sambil mengambil upah menghantar dan menjemput murid sekolah. Dia mendapat ihsan pemilik dobi untuk menetap di premis itu bersama anak-anak. Masa tu apa yang bermain dalam fikiran apabila terpaksa, ialah tak ada pilihan kan, terpaksa menetap dekat sini? Macam mana anak-anak lagi masa tu? Anak-anak rasa janji kita dapat duduk sama-sama. Jangan berpisah. Walau apa pun jangan berpisah. Tak kira lah di mana pun. Janji ada tempat tinggal, tempat berteduh. Cukup. Selama lebih setahun, Yanti dan anak-anak menjadikan dobi tersebut sebagai kediaman mereka. 3 orang anaknya berada di asrama, sementara anak bongsu yang ketika itu berusia 10 tahun sentiasa ada bersama. Meskipun tidak sempurna, mereka tetap bahagia. Yang paling terkesan, saya nampak anak yang nombor 2. Dia tanya, kenapa? Kenapa semua ni? Kenapa kita tak macam orang lain? Kenapa? Tak apa, kita cuba cari tempat tinggal lain. Angah tak nak, Mama. Angah tak nak. Angah nak duduk sini. Lepas tu kita nak duduk mana? Ada tempat tinggal lain, insyaAllah kita cari. Itu adalah waktu yang sangat-sangat suka. Pujuk hati sendiri. Aku kena kuat. Sebab aku tak boleh tunjuk kepada anak-anak aku. Aku jatuh seteruk ini. Ipoh Perak. Lebih setahun, Yanti dan anak-anak menetap di dobi sehinggalah ia ditutup pada tahun 2019. Hilang tempat berteduh buat kali kedua, mereka berpindah ke pusat transit Anjung Singgah. Namun 5 beranak ini terpaksa berpisah antara asrama lelaki dan perempuan. Yang bongsu tak boleh terima waktu tu. Dia ajak keluar. Dia duduk dekat tangga. Mama jom keluar, dia tak nak duduk sini. Dia tak suka duduk sini. Adik nak tidur dengan Mama. Sampai malam tu kami keluar. Minta izin dengan pegawai bertugas. Kami keluar. Kami tidur dalam kereta. Dia memang, waktu tu memang dia tak nak. Dia nak tidur dengan Mama walaupun dalam kereta. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Biarpun banyak dugaan yang dilalui mereka sekeluarga, pendidikan anak-anak tidak pernah terabai. Mereka mendapat pendidikan di sekolah agama. Mior Amirul Ashraf, 18 tahun, anak sulung Yanti, kini melanjutkan pengajian di Kolej Politeknik Mara. Yang sulung dia memang jenis tak banyak cakap. Tapi tiap kali dia datang tu, dia memang datang sebelah. Dia peluk. Mama, saya tanya kenapa. Dia geleng kepala. Abang kena kuat. Sebab abang kena bagi contoh dekat adik-adik. Dia banyak diam. Dia jenis banyak memendam. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Tahun 2019, hidup mereka berubah sekali lagi. Mendapat bantuan Baitul Mal bagi bayaran deposit sewa rumah, Yanti sekeluarga akhirnya mempunyai rumah yang selesa. Selepas dapat je tinggal rumah sewa tu, kami memang bangkit sehabis daya untuk teruskan hidup yang lebih sempurna lah rasanya. Aktiviti sebelum-sebelum ni, sewaktu ada di rumah sendiri, kami mulakan balik lah. Buka order. Customer pun bila dah tahu dah boleh buat,
Dia orang pun mula support balik. Tempahan-tempahan mula masuk dan kerja hakiki saya waktu itu sebagai bawa budak sekolah. Berbekalkan kereta yang dimiliki sejak tahun 2010, kini Yanti mengambil upah melakukan pelbagai pekerjaan seperti tempahan lauk dan mencuci rumah. Meskipun kurang selesa tanpa penghawa dingin sejak 2 tahun lalu, bagi Yanti asalkan kenderaan ini masih mampu bergerak, ia tetap berjasa buatnya. Dia juga mendapat sokongan daripada rakan-rakan di kejiranan ini. Jadi masing-masing berfikiran kan nak tolong Yanti. Macam mana kita nak tolong ni? Kita pakat dengan kawan kan, macam nak tolong Yanti ni, kesiannya. Tak sampai hatilah kawan baik kita jadi macam ni. Kesian kan anak-anak dia. Sedih sangatlah. Kami pun keluar air mata juga tengok dia macam ni. Tapi kami support, kami kuat. Kerana kawan-kawan ni kan dia banyak semangat. Ya Allah, ramainya orang sayang kita sebenarnya. Apa kita nak takut? Sedangkan yang ada sekeliling kita tu, ada orang yang baik-baik sangat. Dikala Yanti sedang bangkit, pandemik memberi kesan kepada usahanya. Pendapatan daripada tempahan makanan berkurangan sehingga separuh. Sekali lagi, dia runsing memikirkan anak-anak yang masih bergantung harap kepadanya. Tidak berputus asa, Yanti mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya timbul idea untuk menghasilkan daging dendeng, sesuatu yang boleh dihantar melalui pos ke seluruh Malaysia. Permintaan tinggi untuk produk ini menjadi penyelamat Yanti. Hasil kerjasama dengan anak-anak, kini mereka mampu menjual lebih 20 balang daging dendeng setiap minggu. Susah itu lumrah. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Dan waktu kita senang, kita jangan lupa waktu kita susah. Bila kita susah, jangan kita rasa kita akan terus susah. Allah janji akan bagi kesenangan. Yang penting usaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantunkan. Sebut. Jangan lupa. Itu antara wasilah yang menghubungkan cinta, rindu dan kasih kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa yang telah kita tonton tadi merupakan peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terasing sebentar dengan ibu tercinta, dengan datuk, dengan keluarganya di Makkah, berpindah ke perkampungan bersama dengan ibunda Suswan yang akhirnya membina suatu warna, corak, bentuk kehidupan kepada ummah Halimatus Sa'diyah. Peristiwa yang telah kita tonton tadi, seorang ibu tunggal bagaimana tabah hati berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi. Dan yang paling tersentuh, saya yakin ya, bukan hanya saya tetapi semua penonton, bagaimana berjayanya ibu ini membesarkan anak-anak, ya, semuanya menjadi dengan syakhsiyah yang terbaik. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, hati kita sebenarnya terbuai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah menunjukkan teladan yang terbaik dari kisah penggali kubur kepada kisah penjaga gajah dan akhirnya sebagai penutup ibu tunggal yang begitu tabah membina keluarga. Semuanya yang telah kita lalui tadi ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkorban walau hati yang luka untuk menguruskan para syuhada yang terkorban di medan Badar, Uhud dan juga Khandaq, 3 perang yang besar. Bagaimana baginda memberi khidmat kepada hayawan. Ini menafikan sangkaan beberapa pihak yang menyatakan Nabi kita sebenarnya tidak bersifat tentang mengatakan baginda tak tahu tentang alam,
tak tahu hubungan kemanusiaan, tak tahu hubungan dengan kerajaan-kerajaan. Hatta kalau kita lihat, haiwan pun diladeni dengan terbaik sekali. Dan yang ketiga, bagaimana ibu tunggal di dalam Islam diberi satu kedudukan yang istimewa kerana mereka merupakan insan terpilih untuk membina generasi ummah yang akan meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, sebagai penutup kepada rancangan Pembawa Rahmat ini, marilah sama-sama kita berdoa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana apa yang telah dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakan kami ya Allah kesempatan mengikuti ya Allah jejak langkah lelaki yang hebat ini, manusia yang agung ini, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, tanamkan rindu, kasih dan sayang, suburkan ingatan kami kepada baginda, hidupkan baginda di dalam kalbu kami, jadikan sunnah baginda perbuatan harian kami ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat ini amankan seluruh dunia ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.